Cerdik. Dan anak murid pun pilih guru nak pergi mengaji. Imam Ahmad pilih Imam Syafi'i, Imam Muslim pilih Imam Bukhari, Imam Tirmizi pilih Imam Bukhari, Imam Ahmad pilih Imam Abdul Razak As-San'ani. Ibnu Katsir pilih Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim pilih Ibnu Taimiyah. Kemudian apa ni ramai lagi lah kalau nak cakap dari sudut struktur bagaimana untuk ilmu ni memilih guru-guru mereka. Pilih guru nak pergi mengaji. Tengok guru ni, tengok kalau kawan ni Syu'bah bin Hajjaj, dia nak pergi ambil hadis satu ke. Tengok kawan ni, naik kuda belang ni. Kuda belang. Kana yarkudu al-birzawan. Dia ni naik kuda belang. Dia kata, semua orang naik kuda biasa, dia ni seorang naik kuda belang. Pelik. Tak lagi dengan hadis-hadis pun dia buat pelik sekali. Macam, tak ada hadis. Tak ada pakai hadis dah. So maknanya, dia tegas dalam dia nak buat pilihan. Sebab hadis ni adalah agama. Sumber agama. Jadi bila sumber agama kita kena teliti. Macam tu juga kita cakap dalam konteks sekarang. Nak mendidik Al-Quran pada anak kita. Nak mendidik agama pada anak kita. Nak mendidik akidah anak kita. Ada tentu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sudah tentu kita katakan kita perlu buat pilihan dan saingan yang serius. Kau ni memang budak-budak ni kita jangan ambil sebab sayang dalam tempoh mereka mampu ingat, mampu hafal. Kalau kita tak bendung betul-betul, sayang. Ia akan menyebabkan mereka dalam keadaan yang tersasar dan juga hilang pedoman. Sebab dia pun mudah ingat, mudah tangkap. Teringat ni tengok cerita benten tu ingat semua. Dia pakai jam tangan mana, dia pakai topi letak lagu mana. Saya tengok kata ni impact daripada pendidikan yang seperti itu. Alangkah baiknya kalau ada ikon, kita katakan ikon yang budak-budak kenal, ikon yang bagus. Sebab tu dalam tak ada ikon bagus. Ana pernah ke masa pergi France dulu dalam tahun 2010. Pergi dengan isteri dengan anak. Saya bawa pergi dekat Disneyland, nak tengok Disneyland. Tak pernah. Bila kita sampai tu Disneyland, kita tengok budak-budak kecil-kecil betapa mereka mengagungkan watak-watak yang sebenarnya tak wujud di alam nyata pun. Watak Cinderella ni, Cinderella, Beauty and the Beast, Mickey Mouse, menjerit budak-budak ni lari. Apa ya? Kata macam mana dia orang berjaya membina satu kepercayaan bagi budak-budak terhadap karakter yang langsung tak wujud di alam nyata. Maknanya mereka telah menjadikan watak-watak ni sebagai model bagi kanak-kanak. Kita ni, kita didik anak kita bermodelkan siapa? Sebab yang ada anak, didikkan anak bermodelkan siapa? Kalau kita bermodelkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena banyak membawa penceritaan kepada anak-anak kita tentang karakter dan syakhsiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu kena. Syakhsiah Nabi kita tahu lah. Kita pusing kita tambah belum 4 zikir pelik noh. Jadi zikir pusing lah apa semua lah ni. Ya apa? Ya banana ni. Jadi benda-benda yang macam ni kita seronok kan, kita seronok. Tapi bila kita kritik ataupun bila kita menegur sikap apa ni dulu yang anak-anak ni apa semua ni macam mana ni, ada sumber ke, ada hadis ke, kaedah dan cara yang macam ni, adakah pada hari ni dia jadi satu hiburan tengok pakcik tua bulu dahulu ada YouTube ke tak? Ada ayah anak-anak semua. Jadi benda-benda macam ni ada asas ke ada asas. Bila kita kata macam tu, dia kata apa? Ni benci Nabi ni. Ini bukan soal benci Nabi tak benci Nabi. Soalnya, adakah Nabi mengajar didik kita berzikir dengan cara sedemikian rupa? Kalau you kata you cinta Nabi, buktikan kat mana you ikut Nabi. Cinta Nabi SAW, buktinya adalah ikut. Dia panggil al-ittiba', ikut Nabi SAW. Itu bukti cinta pada Nabi. Tapi kalau orang mengaku cinta Nabi SAW, dia tak ikut Nabi SAW, itu bukan cinta. Tak cinta, itu salah tu konsep cinta macam tu. Orang cinta kekasih dia, tapi tak ikut pun cita rasa kekasih dia. Orang kasih dia cita rasa perempuan ni kata kalau nak bunga ke apa ke benda-benda kan, dia orang panggil apa, itu dia punya kehendak dia, tapi kita tak pernah ikuti kehendak dia. Jadi macam mana nak lahir rasa bukti rasa cinta itu? Ibu bapa mengaku abang mak cik cinta sayang lah, mak sungguh-sungguh sayang sungguh, tapi tak pernah taat pun. Jadi itu
bukan cinta. Konsep cinta adalah ikut. Al-hubbu huwa al-ittiba'. Cinta tu adalah ikut. Itu maksud cinta. Jadi duk buat program nama Cinta Rasul. Jahanana. Apa mereka nak buat, mereka terpulang dari mereka. Dari sudut pendalilan saya kira sampai ke hari ini tak boleh dia buktikan lagi. Secara faktanya, lafaz, zikir, cara kaedah berzikir itu, kemudian dengan apa ni, gerak tarinya, jumlah bilangannya sesuai dengan hadis ataupun sunnah Rasulullah SAW. Takat ni lah, tak tahu lagi dah kat mana. Tapi bila kita kata macam ni juga, contoh, dia pun kata, ni jenis tolak zikir, tak bagi orang zikir. Dia tak bagi zikir apa? Zikir dalam sunnah banyak, Masya Allah. Zikir-zikir yang sahih dari Nabi SAW. Banyak. Orang kata, banyak gila. Ini banyak gila ni, orang tak buat. Zikir pagi petang yang thabit dalam sunnah, yang Nabi tak pernah tinggal. Zikir lepas salat yang Nabi ajak kita tak pernah tinggal. Bacaan-bacaan harian Nabi, doa-doa Nabi SAW. Banyak gila. Tapi awak tak ambil doa, banyak gila. Jadi kita mencari sesuatu benda yang masih lagi ada pertikaian dalam keadaan kita mengabaikan sesuatu yang memang tidak ada pertikaian di kalangan para ahli ilmu. Memang sahih, memang thabit, memang benar sandarannya kepada Nabi SAW. Begitu sikap manusia, dia suka cara benda yang pelik. Dia tengok lagi susah, lagi pelik, lagi payah, lagi complicated, itulah lagi afdal. Jadi dia dah salah faham konsep agama. Okay, soalan? Ustaz, saya tanya Ustaz soalan Ustaz. Banyak agak soalan. Pertama sekali, dalam solat Jumaat kan, macam kat tempat saya, kami ada dua masjid tau. Masjid Arab dan Masjid Turki. Sama dia. Lepas tu dia semayang lain-lain. Tapi kebiasaannya saya buat dekat Masjid Turki tu kan. Jadi macam mana Ustaz, kalau saya sampai Masjid Turki satu hari, tiba-tiba Masjid Turki tu dah habis semayang Jumaat. Soalan saya tanya Ustaz, saya kebiasaan saya buat, saya solat zuhur kat situ, saya tak pergi lah Masjid Arab pun. Masjid tu lewat semayang sikit. Saya kira pergi semayang masjid tu, kalau habis Jumaat, saya buat zuhur kat situ. Tanpa buat Jumaat kat Masjid Arab tu. Itu satu. Lepas tu yang second lah, macam dari segi puasa dengan raya tu. Sebab diorang dua-dua ni, dia lain tarikh tau. Turki awal sikit, Arab lewat sikit. Arab ikut siapa, Turki ikut siapa? Itu satu tu. Arab sama Malaysia. Arab ikut Malaysia. Turki dia ikut kiraan ya. Falak. Tu lah. Jadi kadang-kadang fikir kan. Tapi sebab kebiasaannya sebab kami ikut yang Turki tu, sebab kami semayang Jumaat kat situ. Kadang solat lain pun semayang kat situ kan. Yang Arab ni jauh sikit, jangan pergi. Tu yang kami ikut yang kat situ lah. Ya, awak dah raya. Buat sawal kan? Sawal kan? Betul sebab yang itu masa kali ni puasa ni memang tu lah. Contohnya satu lagi Ustaz, masa buka puasa dia pun beza sampai setengah jam kadang-kadang. Dia semua beza lah. Semayang lain, beza lain lah. Kadang-kadang jiran kita dah buka puasa setengah jam. Kita tak mahu. Di Turki tak puasa lagi. Masjid Turki. Tak Masjid Turki sure. puasa lambat. Turki buka puasa awal tak silap. Awal. Turki awal, dia Turki awal. Turki macam si awal. Turki macam sama. Dia awal. Awal cepat semua. Sok dia pun awal. Awal ya. Tapi sahur dia lah lewat. Oh, lewat silap. Oh dia lewat tadi. Subuh dia lewat lah, subuh. Kalau ada perbezaan macam mazhab Hanafi. Ada dua tu. Ada, nak cakap awal lah. Tak ada. Tanya. Okay, tak? Salah satu sebab. Dah dua salah, 3-4 banyak. Ada dua dulu lah. Jawab lagi. Dia pertama isu dia tadi ni Solat Jumaat. solat Jumaat. Dia sebenarnya solat Jumaat ni kita kena solat Jumaat. Itu hukum asal dan hukum asas. Kalau dia terlepas tu masjid dia tak solat lagi, dia kena pergi masjid tu. Sekiranya jarak tu kalau kita sampai ke barang kalian